Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi tentang perkara yang berkaitan dengan ta'assub, kerana sunnahnya ikut belah kanan. Kalau belah kiri Habib Ali lah. Jadi belah kanan pergi ustaz ataupun doktor Hafiz Sarani. Jadi insya-Allah kita nak minta kepada Dr. Hafiz Sarani untuk menerangkan tentang kita tentang maksud ta'assub itu sendiri dan sejauh manakah seseorang itu boleh disebut sebagai ta'assub, apa dawabitnya, dan juga apa perbezaan di antara ta'assub ini dengan menghormati dan juga ataupun memuliakan kepada seseorang dan batas-batasnya supaya kita faham benar akan maksud itu. Jadi kita minta kepada Al-Fadhil Doktor untuk memberikan kita daripada manfaat itu insya-Allah. Wa tafadhal mashkura. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana at-taufiq dauman sahiba. Terima kasih kepada moderator majlis pada malam yang berbahagia ini, Ustazuna Al-Habib Najmuddin bin Uthman Al-Khirit, yang dimuliakan barisan panel yang bersama saya pada malam ini, Ustazuna Syekh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid wa Ustazuna Dr. Sayyid Syahrizan bin Aqil Hafizahumullah. Seterusnya para habaib, para ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat duduk bersama-sama pada malam yang penuh yang berbahagia ini untuk kita membincangkan suatu tajuk yang cukup signifikan, yang mana tajuk ini kadang-kadang kita dengar dan kita ucapkan, kita dengar juga orang ucapkan, tapi seperti mana yang Habib Najmuddin sebut tadi, betul tak, kena tak kalimah yang diucapkan itu dengan perkara yang dia nak perkatakan itu. Jadi takut-takut kita letakkan satu perkataan itu bukan pada tempatnya. Jadi kalau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini namanya zalim. Kalau adil, kita letakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi adil lawannya zalim. Jadi kita takut. Jadi penting untuk kita tahu maksud apabila kita menyebut satu perkataan, satu kalimah, kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tersebut. Perkataan ta'assub, kalau kita tengok dalam kamus dewan, disebut kuat pegangan atau keyakinan yang keterlaluan. Dia punya pegangan dan keyakinan itu keterlaluan. Ghulu orang kata dalam bahasa Arab. Dia melampaui batas, keterlaluan terhadap sesuatu ataupun terhadap seseorang. Jadi definisi dari segi bahasa Melayu itu sendiri sudah menyamai dengan apa yang disebut dalam kamus Arab, bahawa ta'assub ini dia bersifat ghala, melampaui batas, berlebih-lebihan, keterlaluan. Jadi bila kita relatekan, hubungkan dengan agama, dengan praktis, dengan amalan yang kita amalkan seharian, yang kita praktiskan dari segi adab, tingkah laku, akhlak. Jadi sebenarnya dia mencakupi perkara yang sangat luas. Agama ini mencakupi perkara yang sangat luas, daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya. Jadi kita kena tahu mana batasan-batasan yang boleh menjadikan sesuatu perkara itu terkeluar daripada batasan agama ataupun terkeluar daripada syarak. Dan itu yang kita kata
berlebih-lebihan, ya, keterlaluan ataupun kita kata melampaui batas. Ya, sebab batas agama tadi, ya, lingkungan syarak tadi, ya, sudah diketahui dan termasuklah perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama, yang menjadi khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab, ya, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Jadi walaupun berlaku khilaf, masih lagi belum terkeluar daripada batasan syarak. Ini yang perlu kita faham dan kita tahu, ya, supaya bila kita nak melabelkan taksub kepada sesuatu, kepada seseorang, kepada pihak yang lain, kita tahu adakah yang kita nak labelkan itu masih lagi dalam lingkungan syarak ataupun terkeluar daripada lingkungan syarak. Ya. Jadi ini perlu kepada ilmu. Ya, perlu kepada ilmu. Jadi Nabi SAW, sebab ta'assub ini bukan semata-mata wujud pada hari ini, tetapi wujudnya sejak manusia ada lagi. Ya, wujud di atas muka bumi ini sudah ada ta'assub. Ya, sebab ta'assub ini dia berkait dengan elemen dalaman, ya, dengan hati, ya, dengan perasaan, rasa itu. Jadi bila dia punya rasa terhadap sesuatu itu berlebih-lebihan, ya, macam orang kata, kalau perkataan lain bagi ta'assub ini ialah fanatik. Ya, kalau orang tengok bola, ya, jadi dia fanatik dengan apa ni pasukan yang disokong itu. Jadi apa sahaja yang pasukan dia buat semua betul, semua dia sokong. Fanatik, ya. Walaupun apa ni main bola ni biasanya pakai seluar pendek kan, dah membuka aurat, tapi tak apa. Dia kata ini sebab apa ni pasukan yang dia sokong, jadi tak ada masalah. Ada apa ni pandangan lain, itu lain ceritalah. Tapi nak kata fanatik itu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam perbahasan hukum hakam ini sangat luas, walaupun tadi ada disebutkan oleh Habib Najibuddin, ya, adakah hanya mencium tangan itu sudah dilabel taksub? Sedangkan cium tangan ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Ya, tuan-tuan boleh tengok banyak hadis-hadis Nabi yang menyebut dan telah dikumpulkan oleh sebahagian ulama dalam kitab yang khusus. Antaranya kitab Ar-Rukhsah fi Taqbil al-Yad oleh Al-Imam Ibnu Al-Muqri rahimahullahu ta'ala. Dalam itu dibawakan banyak hadis-hadis. Nanti orang kata dalam tu ada hadis yang daif, Ustaz. Daif itu dia hanya sebagai menyokong perkara yang sudah sabit, sebab bukan semata-mata hadis yang daif, bahkan juga ada hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan. Jadi apakah semata-mata daif terus kita apa ni ketepikan kesemuanya? Tidak, ya. Bahkan hadis yang daif itu bukan disebabkan apa ni perawinya itu dia mengada-ngadakan. Sekiranya dia apa ni dikatakan daif, kita tidak menuduh dia mengada-ngadakan. Tak boleh. Seorang perawi yang daif ini kita kata mengada-ngadakan, memalsukan hadis. Kita kata sebagai wadda', pemalsu hadis. Tak boleh. Wadda' memang sudah dikenali, sudah disenaraikan oleh ulama-ulama hadis, ya, dalam kitab-kitab yang khusus. Jadi kita nak menuduh perawi yang daif ini sebagai wadda', tak boleh. Ya, ini termasuk, ya, antara su'uzon yang diharamkan oleh Islam. Jadi perawi daif ini kemungkinan hanya dari segi hafazan dia. Tapi hafazan dia itu kemungkinan betul apabila disokong oleh riwayat-riwayat lain yang sahih ataupun yang lebih kuat. Jadi ini, ya, kalau kita nak bincang, oh ini hadis ini daif, hadis ini tidak daif, ini tidak akan selesai masalah. Kalau kita kata ini hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmizi, oh kami tak terima hukum yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, kami pakai hukum yang lain. Ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, selagi berlaku perselisihan faham, perselisihan pandangan, sebenarnya itu masih lagi dalam lingkungan syarak yang diiktiraf, yang kita kata khilaf mu'tabar. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, ta'assub ini, ya, sesuatu perkara yang dikeji oleh syarak. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan, ya, apabila Wathilah
Wathilah bin Al-Asqa' bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bertanya, ya Rasulullah, aminal asabiyah, adakah termasuk asabiyah? Ya, asabiyah ini lebih kurang seerti dengan ta'assub. Ya, kalau ta'assub tadi ialah sifat yang melampau, yang keterlaluan. Tapi kalau asabiyah ini ialah apabila dikatakan bahawa apa yang dipegang itu salah, dia mempertahankan. Dia mempertahankan dengan sungguh-sungguh. Jadi mempertahankan itu dengan membela walaupun perkara itu jelas tak betul, jelas salah, maka ini namanya asabiyah. Jadi asabiyah dan juga ta'assub ini sama seerti lebih kurang. Jadi wathilah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah termasuk asabiyah itu an yuhibbur rajul qaumahu? Adakah termasuk asabiyah itu seorang lelaki itu dia menyukai, menyayangi, mengasihi kaumnya? Adakah termasuk itu asabiyah? Dia sayang kepada kaum dia, kepada ahli keluarga dia, kepada saudara mara dia, kepada guru dia, syekh dia. Adakah itu termasuk asabiyah? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Walakin minal asabiyah ayansur ar-rajul, tidak, tetapi termasuk asabiyah itu ialah seorang lelaki itu ayansur ar-rajul qaumahu ala zulmi. Seorang lelaki itu dia menolong, membantu kaumnya itu di atas kezaliman, dalam melakukan kezaliman, penganiayaan, ataupun dengan makna yang lebih umum tadi kita kata zalim ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi apabila dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu termasuklah zalim. Walaupun perkara itu kecil, tapi dia termasuk dalam definisi yang tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila seseorang itu dia mengasihi gurunya, mencintai gurunya, dia mencium tangannya, itu tidak lagi dikatakan ta'assub. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dia mengkhususkan satu bab yang mana bab itu disebut babu takbil ar-rijl. Bukan mencium tangan semata-mata, tapi ditambah lagi takbil ar-rijl, mencium kaki. Walau ada dua riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab tersebut, dan seperti mana yang saya sebut, ada yang kata hadis hasan, ada yang kata hadis dhaif. Itu tak ada masalah. Tapi nak kata mazhab Imam Bukhari, dia nak seolah-olah Imam Bukhari mengatakan perkara itu harus. Sebab itu apabila Imam Muslim dia nak memuliakan gurunya Imam Bukhari, dia kata da'ni uqabbil rijlak. Biarkan aku untuk aku cium kakimu, wahai Imam Al-Bukhari, ya ustaz al-ustazin, wahai ustaz bagi segala para ustaz. Dia ditutup kat situ, dia punya cerita dia tutup kat situ. Tak ada selanjutnya, tapi yang kita faham bahawa Imam Bukhari ini dia punya, bila kita nak relatekan cerita itu, mazhab dia tidak mengatakan bahawa itu suatu perkara yang dilarang, bukan suatu perkara yang bid'ah. Bahkan ada di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beza antara ta'assub dengan ta'zim ini perlu kita faham. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Muslim tadi itu ialah ta'zim. Dia nak memuliakan gurunya. Jadi bila sebut memuliakan itu, kita kata kita menghormati. Tetapi bila ta'zim ini amat menghormati, dia lebih sedikit. Amat menghormati orang yang mempunyai kedudukan seperti mana guru, ibu bapa. Bahkan kata Imam As-Sakhawi dan disebut dalam banyak kitab-kitab ulum al-hadis, asy-syaikh bimanzilah al-walid. Syekh itu adalah seumpama kedudukannya itu seumpama bapa. Bal a'zam, bahkan lebih tinggi lagi kedudukannya. Sebab syekh itu, kalau bapa dia hanya melahirkan kita, mendidik kita dari segi jasmani, tetapi syekh dia mendidik dari segi rohani kita, pegangan kita, akidah kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saya rasa agak sudah melebihi masa wallahu alam, tapi yang dapat saya kongsikan sedikit. Sebenarnya ada banyak lagi, saya dah tuliskan banyak, tapi mungkin panel-panel yang lain akan berkongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya sudahi apa yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah tabarakallah. Jadi untuk sebagai permulaan tentang makna ta'assub, saya rasa jelas untuk kita dapat fahami, iaitu ta'assub ini yang boleh kalau kita simpulkan dari perkataan Dr. Hafiz Sarani adalah kalau seorang itu dianya menyokong ataupun dianya berpegang dengan pegangan orang yang salah, walaupun dia sayang, dia ikut orang tu walaupun salah. Itu yang disebut ta'assub. Tapi kalau dia sayang orang, dia hormat orang tu betul dan betul-betul landasan syariat, betul-betul dianya mengikut Nabi SAW, maka ini tak boleh dinamakan ta'assub. Jadi tak boleh orang kata, ini ta'assub ni, tengok orang salam, cium tangan, ta'assub. Tadi saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Hafiz tadi tentang boleh, harus kata Imam Bukhari itu, bahkan dibawakan riwayat tentang mencium kaki kepada guru, dan Imam Muslim sendiri pun menyebutkan tentang perkara itu dan ingin untuk melakukan kepada gurunya. Masya Allah tabarakallah. Bermakna perkara ini jarang betul untuk nak didengar sehingga banyak salah sangka daripada seseorang. Dan yang paling pelik doktor, saya rasa kita sekarang ni saya agak pelik lah. Orang yang mendakwa orang ta'assub tapi dia tak sedar dia ta'assub. Yang itu kita takut. Contohlah kan, saya contoh, ini tak berkena-mengena Contohnya lah macam Dr. Hafiz kata, tiba-tiba Imam Tirmizi kata hadis ini hasan, hadis ini sahih, hadis ini hasan. Dia tak kira, dia nak juga ada orang tu yang takhrij tu, dia tu lah saya nak kira lah. Lepas tu kalau Imam Ibn Hajar Asqalani kata begitu, tak kira. As-Suyuti kata begitu, tak kira. Saya nak orang ni juga. Itu kalau ikut pada yang perkataan itu, walaupun orang ni pula ada masalah pula. Kemudian ada pula problem dalam takhrijnya. Tapi tak kira nak pegang juga. Oh, itulah maknanya ta'assub maksudnya. Jadi kita kena betulkan lah, kadang-kadang tak sedar kita ta'assub, tapi kita dakwa kepada orang itu ta'assub. Begitu juga dalam mazhab kan, ada kalanya mengatakan kita tak, yang tadi sebutkan, tak boleh orang mendakwa bahawa kalau kita ikut contoh di Malaysia ni mazhab Syafi'i, ini ta'assub mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana mazhab Syafi'i ini adalah berasaskan kepada Al-Quran dan sunnah, ijma' dan qiyas. Dia tak akan keluar daripada itu. Bermakna selagi mana di dalam landasan tu tak boleh didakwa bahawa ta'assub mazhab. Tapi kalau orang memang tak nak pegang mazhab, dia akan kata orang mazhab yang bermazhab itu ta'assub. Sedangkan dia ini juga sebenarnya tanpa sedar ta'assub kepada syekhnya. Pantang setiap kali ada permasalahan masail dan sebagainya, maka yang akan terjih adalah syekh dia. Ta'assub juga rupanya. Jadi tanpa sedar tu. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh dakwa orang lain tapi dia lupa dan tak perasan diri ta'assub.